Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua. Selamat petang. Selamat petang pada semua yang berada dalam page saya, Tuan Muhammad Azlin. Selamat petang. Terima kasih pada yang follow saya, yang berada dalam page saya, yang komen, yang share, yang tag kawan-kawan, yang bagi review, yang bagi feedback, yang soalan. So, terima kasih pada semua. Terima kasih juga pada semua yang berada dalam live saya petang ni. Waalaikumsalam Angah-Angah. Selamat petang. Terima kasih kerana berada dalam live saya pada petang ni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, those yang ikut dan follow kita punya page, setiap petang kita akan ada slot sharing petang. Di mana slot ni, those yang tak tahu, kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan banyak info, banyak maklumat, banyak ilmu berkaitan dengan kekeluargaan, guaman syar'i dan juga pewarisan. Harta-harta pun kita akan kongsikan juga. So setiap petang kita akan buat pukul 5.30 petang. Hari ni nampak macam dah terlewat sikit. Okay, 5.30 petang saya akan live insya-Allah setiap petang di page saya. So terima kasih yang selalu ikut. Hopefully topik-topik yang kita kongsikan sebelum daripada ini dapat bagi manfaat dan panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Saya minta tolong those yang berada dalam live saya petang ni, kalau ada masalah audio tolong bagi tahu okey ke tak okey, dengar ke tak dengar. Selamat petang Kai Dewi. Selamat petang, terima kasih kerana berada dalam live saya. Kalau ada masalah audio tolong bagi tahu, tak nampak ke ataupun suara tak kuat ke, tak dengar ke, so saya boleh adjust. So saya suka tuan-tuan dan puan-puan komen di mana tuan-tuan dan puan-puan berada sekarang. Clear? Alhamdulillah. Puan Azira Ahmad, terima kasih. Salam. Terima kasih Puan Ayu Zunaidah, video okey, audio pun okey, terima kasih. Boleh komen tuan-tuan dan puan-puan daripada mana tuan-tuan dan puan-puan berada. Sehari dua ni saya dapat audien daripada Sabah dan Labuan. Seronok saya. Jauh, walaupun jauh tapi teknologi tu mendekatkan kita. So saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan walaupun jauh di hujung sana, jauh di hujung peta Malaysia tu. So kita boleh kongsikan. So alhamdulillah, hari ni saya nak share satu topik yang orang kata apa, agak mencabar juga, berkaitan dengan kes berkaitan dengan hajagan anak. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum atau tidak, dalam tempoh PKP ni ada dua kes yang sangat-sangat menjadi isu di mahkamah. Ayu Zunaidah daripada Seri Aman, Sarawak. Wah, jauh juga tu. Terima kasih kerana follow dan berada dalam page saya. Ada dua kes yang memang menjadi isu sekarang ni dalam isu rumah tangga lah bila time PKP ni. Satu, isu keganasan rumah tangga. Ramai orang, banyak kes yang direportkan berlaku keganasan rumah tangga. Sebab apa? Sebab duduk sekali kan. So keganasan rumah tangga tu meningkat dalam tempoh PKP ni. Kes yang kedua, kes isu berkaitan dengan penjagaan anak. So tak dapat tengok anak dibawa lari, anak yang dihalang, tak tahu duduk di mana. Kan PKP, nak keluar pun tak boleh, nak cari pun tak boleh. Yang tak dapat berhubung dengan anak. So anak ni isu juga dalam tempoh PKP ni. Dua kes ni memang jadi isu sekarang ni, memang jadi isu. So hari ni apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hajagan anak. Cuma saya nak memilih untuk ceritakan, kongsikan berkaitan dengan perintah hajagan anak. So kita selalu sebut perintah hajagan anak. Salam ceria Puan Rosi Orisa Matias. Okey, selamat petang kerana berada dalam live saya. Waalaikumsalam. Okey, kita selalu tahu kan berkaitan dengan hajagan anak. Kes hajagan anak. So hajagan anak, mahkamah putuskan siapa jaga. Nanti siapa yang boleh mohon. Kita tahu, kebanyakan orang tahu benda tu. Tapi tak ramai yang tahu. Biasanya mahkamah keluarkan perintah, apa yang ditulis dalam perintah tu. Wan Zuhaida, Waalaikumsalam, selamat petang. Anak selalu ikut mak atau ayah. Kalau mak tak bekerja, layak ke dapat penjagaan tu? Layak. Dia tak ada isu bekerja atau tidak.
Tak bekerja pun layak dapat. Sebab tak bekerja lagi bagus sebenarnya. Boleh banyak masa jaga anak. Betul tak? So, topik hari ni saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan. Apa yang ada dalam perintah jaga anak. Selalu orang suspend. Klien lah especially dia akan tanya apalah disebut dalam perintah tu. Semasa dibaca tu, apa yang dibaca oleh Arif semasa dia membuat keputusan, itulah yang akan ada dalam perintah tu. So dalam isu hajagan anak, apa yang selalu disebut dalam perintah tu? Kita nak tahu juga kan. So kadang-kadang orang yang berada dalam isu penjagaan anak, yang berada dalam kes pembicaraan kes hajagan anak, dia nak tahu benda tu. So those yang berada dalam live saya petang ni, kalau ada isu berkaitan dengan tu, ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Okey. Okey. Dalam perintah hajagan anak, dalam perintah dalam perintah tu, pertama sekali dia sebut mahkamah dengan ini memutuskan apalah. Okey. Perkara yang disebut dalam perintah jagaan anak adalah siapa yang dapat jaga anak tu. Anak tu diletak di bawah jagaan siapa? Dia antara ibu atau ayah. Dia akan sebut. Itu benda pertama yang disebut dalam tu. Perintah jagaan anak. Itu jagaan anak. Kedua, mesti disebut berkaitan dengan lawatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, bila satu pihak diberikan penjagaan anak, satu pihak lagi mesti diberikan hak akses untuk lawatan anak. Sama ada dia akses untuk lawatan saja, lawatan bawa keluar, ataupun dia lawatan dan bermalam. So, dalam perintah tu akan sebut, satu dia akan sebut berkaitan dengan penjagaan, dan satu lagi dia akan sebut berkaitan dengan lawatan. Andai kata perintah tu memberi hak jagaan kepada ibu, maksudnya mahkamah akan merintahkan bahawa hak jagaan anak nama sekian diberikan kepada ibu. Dan bapa diberi hak jagaan hak lawatan pada sekian tarikh, sekian waktu, sekian masa. Kebiasaannya disebut macam tu. Akses lawatan berapa kali dalam sebulan, dia akan sebut dalam perintah tu. So dua benda ni memang tak lepas, memang mesti ada dalam perintah. Siapa yang jaga dan siapa yang dapat lawatan. Itu dua benda yang kebiasaannya ada. Cuma kadang-kadang bila ada persetujuan, ini yang saya nak share sikit ni. Kalau ada persetujuan, let's say pihak-pihak ni berbincang untuk selesaikan kes secara baik dan mereka telah buat satu perjanjian. Contohnya antaranya adalah perjanjian hak jagaan anak. So kebiasaannya kalau melibatkan perjanjian dan perbincangan antara kedua pihak, dia akan ada terma-terma lain yang ada juga dalam perintah tu. Sebagai contoh, dia akan sebut juga giliran untuk perayaan, giliran untuk cuti sekolah, dia akan sebut dalam perintah tu. So basically dua benda tu memang adalah. So siapa yang jaga, siapa lawat kan. So kalau ada perbincangan antara pihak-pihak, dia akan sebut juga perbincangan tu terma-terma lain selain daripada dua tu, antaranya dia akan sebut juga giliran untuk perayaan Aidilfitri, Aidiladha. Dia akan sebut juga berkaitan dengan giliran cuti sekolahan yang panjang-panjang lah, cuti hujung tahun, cuti tengah tahun, cuti. Lepas tu dia akan sebut juga berkaitan dengan persekolahan. Maknanya isu-isu persekolahan kenalah berbincang antara kedua pihak. Ada juga berkaitan dengan sakit pening anak, rawatan. Sekiranya anak ni perlu dapat rawatan, kena maklum pada pihak yang belasana. Perbincangan, pertukaran sekolah. Kalau nak bertukar sekolah, kena bagi tahu. Kalau nak bawa ke luar negara. So, ada tambahan-tambahan terma-terma lain. Kalau perbincangan tu, kes tu dibawa bincang sama-sama. So terma-terma lain ni biasanya akan ada masuk sekali. Itulah benda-benda yang akan ada dalam perintah mahkamah, perintah penjagaan anak. Selain daripada penjagaan, selain daripada lawatan, biasanya kalau ada perbincangan, ada 2-3 terma tadi tu pun dimasukkan juga dalam perintah tu. Kalau tak ada, biasanya ada jagaan dengan lawatan saja. Jadi tuan-tuan dan perempuan dapat benda ni. Okay. Sambil tu saya nak jawab soalan lah. Beberapa soalan dah ada soalan dekat sini kan. Okey. Kalau mak kerja poli di arah transfer dan bawa anak, boleh ke bekas suami klaim bawa lari anak-anak? Oh, yang tu kita tak panggil dibawa lari anak-anak lah. Sebab itu atas urusan kerja.
Okay, Rosi Orisa Batia. Betul ke jika isteri minta cerai, hak jangan jatuh pada sepenuhnya pada pihak suami hanya kerana isteri yang minta cerai? Benarkah statement statement tu tak betul lah. Ini saya jawab direct je lah. Statement tu tak betul. Hajangan anak bukan ditentukan dengan siapa yang mohon perceraian. Tidak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dapat something, ringkas-ringkas saja kan. Jadilah kan, kita belajar sikit-sikit. Nanti esok kita ada lagi. Esok ada lagi, lusa ada lagi. So saya nak just share dengan tuan-tuan dan puan-puan, itu apa terma-terma dan perkara-perkara yang disebut dalam perintah mahkamah. So nanti tuan-tuan dan puan-puan tak adalah terkejut. Apalah jadinya? Apalah yang disebut dalam tu? So saya dah bagi tahu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan benda ni sebagai ilmu, panduan dan juga orang kata menambahkan lagi knowledge tuan-tuan dan puan-puan. Baik, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Saya suka those yang bagi love, bagi like. Terima kasih. Yang jauh, yang dekat, yang berada dalam live saya pada petang ni. Okey, jumpa lagi. Selamat menjalani tempoh PKP. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan lupa 5.30 petang kita akan ada lagi sharing petang live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.